Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, sejahtera dan bersemangat untuk kita terus belajar pada hari ini bersama saya, Madam Rosita. Hari ini, dalam subjek pendidikan moral, kita akan mulakan dengan unit 11 di bawah tema kerajinan. Dan tajuk kita pada hari ini ialah berkat kerajinan. Dah bersedia semua? Jom kita mulakan. Murid-murid, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah 1. Amalan rajin yang patut ditunjukkan bagi menjayakan program kemasyarakatan. 2. Kepentingan amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. Dan ketiga, kesan pengabaian sikap rajin dalam hidup bermasyarakat. Jadi setelah kita tahu objektif pelajaran kita pada hari ini, mari kita teruskan dengan tajuk kita iaitu berkat kerajinan. Apakah maksud rajin ya murid-murid? Rajin bererti suka bekerja ataupun belajar atau membuat sesuatu. Giat, bersungguh-sungguh, tekun, kerap kali atau selalu berbuat atau melakukan sesuatu. Itu adalah maksud rajin. Maksud kerajinan pula adalah perihal rajin iaitu mengenai rajin, kegiatan ataupun ketekunan. Jadi, kita telah dapat tahu apakah yang dimaksudkan rajin dan juga pengertiannya yang kita akan lihat bersama-sama dalam unit 11. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 99, unit 11. Apakah yang boleh kamu lihat dan katakan dari gambar ini? Ya, kita lihat sama-sama ya murid-murid. Ada beberapa orang dewasa dan juga seorang kanak-kanak sedang membuat aktiviti, iaitu aktiviti bercucuk tanam. Mengapakah pada fikiran kamu mereka membuat demikian? Kita boleh lihat ya, mereka bercucuk tanam di sebuah kawasan perumahan ataupun di taman. Jadi, kita boleh lihat mereka saling bekerjasama untuk menanam pelbagai jenis sayur-sayuran. Apakah sikap yang diamalkan oleh mereka ya murid-murid? Murid-murid, dalam buku teks muka surat 100, kita boleh lihat tajuk kita pada hari ini iaitu berkat kerajinan. Baca dan fahami. Okey, mari kita lihat, kita baca dan juga fahami apakah yang ditunjukkan di dalam buku teks ini. Di sini kita boleh lihat ya, ada gambar mengenai anugerah Taman Lestari. Jadi, kita lihat apa yang dimaksudkan ataupun diceritakan. Taman Suria telah dikurniai anugerah Taman Lestari oleh Majlis Perbandaran Daerah bersempena dengan Hari Bumi Sedunia. Jadi, taman ini yang bernama Taman Suria telah menerima anugerah Taman Lestari. Untuk makluman semua, Taman Suria telah 3 kali memenangi anugerah tersebut. Kejayaan mereka diraih dengan titik peluh semua penduduk taman. Jadi Taman Suria ini telah 3 kali ya murid-murid memenangi anugerah tersebut. Hasil dari titik peluh dan kerjasama semua penduduk taman. Itu yang menariknya ya. Mereka bekerjasama untuk menjadikan taman mereka indah
dan juga boleh memenangi anugerah Taman Lestari. Cuba lihat wartawan ini sedang bertanyakan kepada salah seorang penduduk ataupun kanak-kanak yang tinggal di taman tersebut. Bolehkah adik terangkan usaha penduduk kampung dalam projek tanam pokok? Projek ini dilaksanakan sepanjang masa mengikut jadual yang disediakan. Setelah projek ini dipergiat, suasana taman kami semakin ceria dan indah. Jadi kita lihat ya, ramai yang telah membantu bekerjasama dan rajin untuk memastikan taman ataupun projek tanam pokok ini berjaya. Kita lihat ya, wartawan ini pula menemu bual beberapa orang kanak-kanak. Bagaimanakah pula program Kita Semula dilaksanakan? Program Kita Semula dilaksanakan atau dijalankan setiap 2 minggu. Antara aktiviti yang diadakan termasuklah mengasingkan bahan buangan yang boleh dikikar semula. Jadi kita lihat di sini mereka melakukan aktiviti kikar semula. 3R, reduce, reuse and recycle. Jadi mereka membuang barang-barang buangan ataupun hasil buangan dari rumah yang boleh dikikar semula di dalam tempat ataupun di dalam tong kikar semula. Jadi kita boleh lihat ada 3 di sini. Okey, yang boleh kamu juga lakukan supaya kita boleh dapatkan projek kikar semula. Okey, apakah program yang dijalankan oleh Taman Suria? Projek tanam pokok dan yang kedua program kikar semula. Kita lihat soalan ni ya murid-murid, apakah amalan rajin yang patut kamu tunjukkan bagi menjayakan program kemasyarakatan? Jadi kita lihat ada 2 program iaitu projek tanam pokok dan program kikar semula. Jadi apakah amalan rajin yang boleh kamu tunjukkan? 1. Menolong menanam pokok-pokok supaya kawasan sekitar lebih cantik dan udara lebih segar. Ya murid-murid, apabila kawasan kita lebih banyak pokok ataupun tumbuhan, lebih segar udara kerana lebih banyak oksigen. Yang kedua, membantu untuk mengasingkan bahan buangan yang boleh dikikar semula dan mengurangkan pencemaran. Jadi, kita haruslah rajin untuk mengasingkan bahan buangan yang boleh dikikar semula. Di samping itu, kita boleh juga mengelakkan pencemaran. Jadi, itu adalah antara amalan rajin yang patut kamu lakukan apabila ada projek yang dilaksanakan. Murid-murid, mari kita lihat apakah lagi projek dan aktiviti yang dijalankan oleh penduduk Taman Suria bagi membolehkan mereka memenangi hadiah ataupun anugerah Taman Lestari. Lihat buku teks muka surat 101. Lihat wartawan ini bertanyakan soalan. Apakah usaha yang telah dilakukan oleh penduduk taman sehingga menghasilkan sayur-sayuran yang subur seperti ini? Ya murid-murid, kita boleh lihat bagaimana subur dan hijaunya sayur-sayuran yang ditanam oleh penduduk Taman Suria. Kami menanam sayur menggunakan kaedah hidroponik. Kami sentiasa mengawal tanaman daripada serangan serangga perosak. Selain itu, kami juga menukar larutan nutrien setiap 7 hari untuk mengelakkan takungan air menjadi tempat pembiakan nyamuk. Nampak tak murid-murid? Mereka menggunakan kaedah hidroponik untuk menanam sayur-sayuran. Kaedah ini tidak memerlukan tanah yang luas untuk mereka menanam sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan juga
Mereka menggunakan baja asli dan seringkali menukar larutan nutrien supaya tidak bertakung dan menjadi tempat pembiakan nyamuk. Jadi mereka telah melakukan satu kaedah lestari dan juga mengurangkan pencemaran bagi menanam sayur-sayuran. Kita lihat pula aktiviti yang kedua, iaitu bagaimanakah penduduk taman dapat memanfaatkan bahan terpakai yang telah dikumpulkan. Ingat tak tadi mereka ada program kitar semula. Jadi apakah yang mereka boleh manfaatkan daripada bahan-bahan buangan atau bahan-bahan yang terpakai? Kelas pencipta bahan inovasi daripada bahan terpakai diadakan pada setiap hari Ahad. Bahan inovasi yang dihasilkan diletakkan di balai raya dan taman permainan untuk kegunaan semua penduduk taman. Jadi, dari hasil barang buangan ataupun barang terpakai yang dikumpulkan, mereka telah mengadakan satu kelas untuk mencipta inovasi. Jadi, mereka telah menggunakan semula barangan terpakai dan menghasilkan satu inovasi yang boleh digunakan oleh semua penduduk taman. Di sini kita boleh lihat ya murid-murid. Contohnya tayar terpakai. Mereka telah mengubahnya ataupun membuat inovasi supaya tayar terpakai ini boleh dijadikan tempat duduk. Begitu juga dengan barangan yang lain, contoh seperti botol-botol plastik. Ini adalah satu aktiviti yang sangat menarik di mana kita boleh mengurangkan pembuangan bahan-bahan dan juga pencemaran. Terlihat ya program yang dijalankan iaitu tanaman sayur hidroponik dan juga kelas mencipta bahan inovasi. Jadi apakah amalan rajin yang patut kamu tunjukkan bagi menjayakan program-program ini yang dilakukan dalam masyarakat? 1. Membantu menjaga alam sekitar seperti memastikan tiada tempat yang terbiar yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi kita hendaklah rajin membersihkan alam sekitar ataupun kawasan sekeliling kita supaya tidak berlaku pelbagai jenis penyakit ataupun jangkitan yang boleh menyebabkan kita ataupun penduduk menjadi kurang sihat. Kedua, mencari idea kreatif atau pandangan bagi membantu orang lain. Contohnya, kita mengadakan kelas mencipta bahan inovasi. Jadi kita rajin mencari idea dan juga rajin memberi pandangan dan di mana kita boleh membantu orang lain untuk membuat sesuatu yang berguna. Jadi, ini adalah antara amalan rajin yang patut kamu lakukan dan kamu tunjukkan supaya kamu boleh menjayakan program kemasyarakatan yang diadakan di kawasan kamu. Murid-murid, mengapakah amalan rajin sangat penting dalam hidup bermasyarakat? 1. Melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman. Kedua, mengeratkan ikatan silaturahim antara sesama anggota masyarakat. Ketiga, memupuk sikap ataupun semangat kerjasama. Dan keempat, memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat. Ini antara kepentingan amalan rajin supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, aman dan juga bernilai tinggi dalam kehidupan seharian kita. Murid-murid, apa pula kesannya sekiranya kita mengabaikan sikap rajin dalam hidup masyarakat kita? 1. Kawasan sekitar akan menjadi kotor atau tercemar
kerana masyarakat tidak rajin hendak menjaga kebersihan sekeliling. Ini akan terjadi apabila kita semua malas untuk membersihkan kawasan sekeliling dan menyebabkan pencemaran, malahan penyakit berjangkit juga boleh berlaku. Masyarakat akan menjadi kucar-kacir kerana tiada kerjasama dan persefahaman. Kerana masing-masing tidak mahu membuat sesuatu ataupun melaksanakan suatu tugasan kerana tidak ada sikap rajin untuk bekerjasama. Jadi kita akan hidup dalam keadaan yang kucar-kacir. Melahirkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli orang lain. Ya murid-murid, kita akan melahirkan masyarakat yang hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Sekiranya kita tidak mengamalkan sikap rajin untuk bekerja bersama-sama. Jadi ini adalah kesan-kesan yang boleh berlaku dalam masyarakat kita. Jadi murid-murid ingatlah, kita mesti mengamalkan semua sikap-sikap ataupun nilai-nilai murni yang baik supaya kita dapat hidup dalam satu masyarakat yang harmoni, aman dan tenteram. Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Ingat ya murid-murid, apa yang kita pelajari iaitu mengenai contoh-contoh amalan rajin yang perlu kita lakukan atau kita laksanakan dalam program kemasyarakatan, kepentingan, sikap amalan rajin dan juga kesan-kesan apabila kita mengabaikan sikap rajin dalam masyarakat. Terima kasih kerana belajar bersama saya, Madam Rosita, pada hari ini. Jumpa lagi. Stay safe. Happy learning. Goodbye.